Sekiranya kita mengambil langkah yang ke belakang dan mundur dan berkata, apa yang anda ingin beritahu pada anak lelaki atau anak perempuan anda yang anda banggakannya? Bahawa anda melihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan mereka kurniaan. Sesuatu yang mengesahkannya, sesuatu yang membuatkan mereka berasa bangga. Berapa banyak anak lelaki dan perempuan di seluruh dunia dan mereka menagihkan untuk satu ketika bahawa ibu atau ayah mereka akan berkata, wahai anak lelaki, aku bangga dengan kamu. Wahai anak perempuan, aku bangga dengan kamu. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kamu bakat yang special. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberkati kamu. Aku sangat bangga memanggil kamu anak ibu atau anak ayah. Ada anak-anak yang sanggup berbuat apa sahaja untuk mendengarkan kata-kata ini dan mereka jarang mendapatkannya dari ibu bapa mereka. Dan walaupun mereka mendapatkannya, seperti misalnya satu masa, anak perempuan membuat keputusan bahawa dia akan masak sesuatu untuk pertama kalinya. Dia ni akan belajar memasak untuk membuat ibunya bangga. Dan akhirnya dia belajar masak dan masak satu lauk yang sedap. Semua orang suka masakannya. Ibu berkata, bagus, baru nak masak. Anda ni pula terpaksa membuang sesuatu ke dalam pujian anda. Baru nak belajar masak ke? Kau tak ada kerja kan? Anda ni mesti membuang sesuatu yang negatif, bukan hanya positif. Di satu bahagian apa yang kita pelajari dari warisan Ya'qub AS adalah kita tidak boleh membuat anak-anak kita buta kepada perkara-perkara yang negatif di sekeliling mereka. Tapi kita juga jangan membuat mereka merasa seperti mereka tidak berharga. Kita mesti mengesahkannya. Kita harus memberikan inspirasi kepada mereka. Kita harus memberi kata-kata positif. Beberapa perkataan positif yang anda katakan kepada anak-anak anda dan anda katakan kepada keluarga anda. Anda tidak tahu persekitaran gelap apa yang mereka akan hadapi satu hari nanti dan kata-kata kamu itu adalah satu-satunya sebab mereka tidak jatuh ke dalam kegelapan. Nampak tak? Itu perkara yang cukup kritikal. Ia adalah satu perkara yang sangat serius. Saya akan memberikan khutbah ini secara teori, tapi saya pernah melihatnya. Saya pernah melihat orang muda buat kesilapan paling dahsyat dalam hidup mereka dan membenci ibu bapa mereka. Dan apabila anda membuat kaji selidik semasa mereka terlibat dalam semua jenis haram, anda akan berfikir saya harus memberi mereka perbualan tentang jangan buat haram, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, anda harus takut kepada akhirat dan sebagainya. Ya, semua itu memang benar. Tapi ada perkara lain yang berlaku yang membawa mereka ke jalan gelap itu. Apa yang membawa mereka ke jalan gelap adalah, alah, bapa aku selalu mengkritik akulah. Semua yang aku dengar di rumah adalah sesuatu yang negatif. Jadi aku tak mahu menghadapinya. Apabila syaitan dapat menimbulkan suasana negatif di dalam rumah, kemudian orang-orang muda ini, anak lelaki dan anak perempuan anda akan mencari kawan dan cari persekitaran di mana orang akan menghargai mereka. Di mana orang suka sesuatu tentang mereka, di mana orang membuat mereka merasa selesa, di mana orang membuat mereka merasa disahkan. Mereka akan berasa seperti mereka ini ada nilai sesuatu di sini. Apabila mereka menjumpainya, anda akan mendapati bahawa mereka akan menghabiskan sedikit masa di rumah dan lebih banyak masa di luar. Kurang masa di rumah, lebih banyak masa di luar. Dan pada masa mereka cukup dewasa nanti, dan mereka pulang pada pukul 2, 3 dan 4 pagi dan anda hilang akal pula. Apa yang berlaku dengan kau ni? Mereka berkata, saya tak nak cakap apa-apalah. Saya tidak mahu menangani negativiti ibu. Saya tidak dapat menangani komen ibu lah. Tolonglah simpan je komen ibu. Dan anda terkejut apa yang baru berlaku. Anak saya sangat baik. Mereka begitu pendiam. Mereka tidak pernah lawan cakap. Dan secara tiba-tiba, tengoklah macam mana mereka bercakap dengan aku. Mungkin aku harus membawa mereka jumpa imam ni. Mungkin aku harus membawa mereka kepada seseorang dan mereka dapat membaca beberapa ayat Al-Quran dan hembus kepala. Dan kemudian mereka akan pulih. Bukan itu yang berlaku. Anda tidak berada di sana untuk mengesahkannya semasa mereka masih muda. Anda sebenarnya tidak berada di sana untuk perbualan sebenar semasa mereka masih muda. Ini akan masuk ke dalam mereka secara senyap-senyap sehingga akhirnya meletus. Itulah manusia. Itu bukan hanya anak anda atau anak saya. Itu manusia. Itulah sifat manusia, human nature. Dan di sini apa yang kita pelajari di surah ini adalah sesuatu yang sangat kuat dan hebat. Sebaliknya, ia bukan sekadar kata-kata positif yang dialami oleh Yusuf AS. Beliau juga mengalami suasana yang negatif kerana abang-abangnya tidak suka beliau. Saya yakin beliau mendengar perkara-perkara negatif dari abang-abangnya sendiri. Dan bertahun-tahun kemudian, setelah bertahan dalam semua percubaan itu, beliau jadi menteri. Dan abang-abangnya berdiri di hadapannya. Dan mereka tidak tahu itu adik mereka yang mereka cuba bunuh dulu.
Mereka tidak tahu, dan apabila keseluruhan hal berlaku dengan adik bongsunya dituduh mencuri, apa yang dikatakan abang-abangnya ini? Dengarkan ini dengan teliti apa yang mereka katakan walaupun ketika itu. Mereka berkata, qalu in yasrik faqad saraqa ajullahu min qabl. Mereka ni berkata, mereka ni berdiri di depan Yusuf, mereka tidak tahu itu Yusuf alaihissalam, dan mereka melihat kepadanya dan berkata, oh, jika ini mencuri, dulu dia ni ada abang, dia juga mempunyai masalah mencuri lah. Mereka memberitahu Yusuf alaihissalam bahawa Yusuf alaihissalam adalah pencuri dulu. Dan mereka tidak tahu mereka menghina depan muka beliau. Maksudnya mereka dulu menjatuhkan maruah dan merendah-rendahkan beliau sebelum ini. Dan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala katakan mengenai Yusuf alaihissalam dalam peristiwa ini? Dia Subhanahu Wa Taala berkata ketika dia mendengar kata-kata ini, fa asarraha Yusufu fi nafsih. Yusuf menyimpan, menelan perasaan yang dia miliki pada dirinya sendiri. Kemarahan yang beliau rasakan, kesedihan yang beliau rasakan, luka dan kemudian fitnah yang beliau rasakan dari keluarganya sendiri, abang-abangnya sendiri. Beliau simpannya semua di dalam dirinya sendiri. Walam yubdiha lahum. Dan dia tidak membiarkan mereka melihat kesedihan di wajahnya. Beliau terus terkawal, steady dan tenang dan berkata kepada dirinya sendiri, qala antum syarrum makana. Kamu tu lebih teruk dari dulu. Bermakna Yusuf alaihissalam ingat akan kesakitan yang telah disebabkan oleh mereka ketika itu. Okey, beliau ni sekarang sudah dewasa. Beliau telah melalui banyak perkara negatif dalam hidupnya. Beliau telah dijual sebagai hamba, difitnah bertahun-tahun dalam penjara. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menyebut bahawa beliau menyimpan kesakitan di dalam dirinya atau mengatakan beberapa komplain. Tetapi sekarang ketika abangnya sendiri bercakap, kesakitan itu keluar lagi. Maknanya manusia mampu bertolak ansur dengan banyak kesukaran dari luar. Tapi kesukaran yang dibawa dalam keluarga kepada keluarga jauh lebih sukar untuk ditelan. Jauh lebih susah untuk diatasi atau ditangani. Itulah jenis kesakitan yang paling susah, yang paling teruk. Jadi kata-kata positif yang datang dari keluarga lebih penting daripada kata-kata orang lain. Sebilangan daripada anda mempunyai ijazah, degree. Sebahagian daripada anda adalah accountant. Sebahagian daripada anda adalah jurutera, engineer, doktor, apa sahaja anda ada. Semasa anda pergi ke pejabat, orang bangga dengan anda. Wow, awak ni sangat luar biasa lah. Ibu bapa anda mesti begitu bangga dengan kamu. Keluarga anda mesti begitu bangga dengan anda. Orang semua mahu mengambil gambar dengan anda, selfie. Orang mahu memuji anda di tempat kerja. Betapa fasihnya anda, betapa pintarnya anda. Bagaimana itu, bagaimana ini. Macam-macam pujian. Pujian itu datang kepada anda dan mereka semua jatuh dari kamu. Kerana itu tidak bermaksudkan apa-apa langsung pun. Kerana semasa anda pulang, keluarga anda sendiri memberitahu anda, kau ni tak boleh harap lah. Kau ni mengecewakan lah. Kenapa kamu tidak boleh menjadi seperti abang kamu? Kenapa kamu tidak boleh seperti ini? Kamu tidak boleh buat ini, kamu tak boleh buat itu. Kamu ni kerja apa ni? Ini bukan pekerjaan sebenar lah. Itu degree ke? Itu bukan degree yang betul. Inilah yang dilakukan oleh keluarga sendiri. Dan semua pencapaian itu tidak bermakna kerana ketika mereka bermaksud sesuatu adalah ketika pengesahan yang datang, kata-kata sokongan yang datang dari keluarga sendiri. Berhati-hatilah dengan kata-kata ini. Mereka seorang amanah. Anak-anak ini yang kita ada, keluarga ini yang kita ada, cara untuk bercakap dengan mereka, kita harus berhati-hati. Sekiranya anda tidak mempunyai apa-apa yang baik untuk diperkatakan, berdiam diri saja. Jangan cakap apa-apa. Dan jika keluarga bersikap negatif terhadap anda, tidak mengapa, berjalan pergi saja. Jangan terlibat dengannya. Jadilah seperti Yusuf alaihissalam. Simpan untuk diri sendiri dan lepaskan. Kerana tidak ada yang baik akan datang dari negativiti seperti itu untuk diri sendiri. Kita mesti melihat dengan baik bagaimana kita memperlakukan diri kita dalam keluarga kita. Terutamanya kata-kata sensitif yang kita gunakan dengan anak-anak kita dan apa kesannya. Kesan jangka masa panjang. Dalam kepribadian mereka, personality mereka. Apa yang akan mereka jadi nanti. Ada orang yang pernah saya temui, mereka dipanggil nama. Satu nama tertentu semasa mereka kecil. Dan mereka benar-benar berkata kepada diri mereka sendiri, itulah yang difikirkan oleh ibu bapa saya tentang saya. Begitulah cara saya akan bertindak kerana itulah yang sebenarnya saya, betul. Sebab siapa yang lebih mengenali saya daripada ibu bapa saya, kan? Mereka menjadikannya alasan untuk merosakkan diri sendiri. Tapi sebenarnya ia bermula dengan satu luka dan menjadi satu parut semasa mereka kecil bersama keluarga. Subhanallah.